Nabi Musa alaihissalam diarahkan oleh Allah setelah dia dewasa untuk idhab ila Fir'aun. Satu ayat lagi, idhaba ila Fir'aun. Idhab seorang, idhaba dua orang. Bila Nabi Musa minta untuk ada seorang lagi, idhaba, pergilah kamu berdua. Bila Musa alaihissalam sampai di depan Fir'aun, Allah arahkan Nabi Musa. Cerita ni bukan untuk cerita saja. Kita dengar untuk kita tahu apa tugas Rasul, kerana tugas itulah yang kita pikul untuk bawa bila kita kenal 5 bilion umat Nabi Muhammad yang tak Islam lagi hari ni. 5 bilion. Siapa pernah terdetik di kepala dia untuk tarik tangan yang belum Islam, India, China, dusun, Kadazan apa semua ni. Dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5 bilion. Yang Islam baru 2. Allah arahkan, wahai Musa, ajak Fir'aun untuk menyembah aku, iaitulah Allah. Sebab ketika itu semua manusia di Mesir menyembah Fir'aun. Tuan-tuan, dia tak sembah pokok besar, dia tak sembah gunung, dia tak sembah Lata dan Uzza, dia tak, seluruh Qibti dan juga Bani Israel dipaksa untuk menyembah Fir'aun. Termasuk ahli keluarga Fir'aun menyembah manusia itu. Sebab tu Fir'aun dia rasa dia Tuhan sebab dia kaya, dia ada bangunan yang mewah, teknologi yang canggih, tentera yang tak pernah dikalahkan. Fir'aun mempunyai tentera yang tidak pernah dikalahkan, dan dia tak pernah sakit. Dengan sihat tubuh dia sehingga kan tak pernah bersin. Maka dia pun sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tinggi. Bila ada satu wanita beriman yang merahsiakan iman dia, pengikut Nabi Musa, sikat rambut anak Fir'aun, sikat terjatuh, tukang sikat ni sebut Allah. Allah. Bukan Mak Hang. Mak Hang. Tu Mak Hang okey lagi. Dia keluar nama binatang, boleh gagah lagi. Dia keluar nama aurat tu. Sebab apa? Sebab mulut duk biasa sebut tak elok. Ataupun hati selalu sebut perkara-perkara yang tak elok. Tukang sikat yang beriman, wanita yang merahsiakan iman dia, pengikut Nabi Musa, dia bekerja dalam istana, dia sikat rambut anak Fir'aun. Orang panggil Masyitah. Bukan nama beliau tu. Masyitah tu bermaksud tukang sikat rambut. Bila jatuh dia sebut Allah. Hadis ni hadis sahih. Anak perempuan Fir'aun dia kalih dekat tukang sikat ni, dia kata, ayah aku kah Allah? Tukang sikat ni kata, Allah Rabbi. Allah Tuhan aku. Anak Fir'aun kata, dan Tuhan ayah aku? Tukang sikat ni kata, Rabbuki wa Rabbu abiki. Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu. Bila dia sebut perkataan ni murtad lah dalam agama Fir'aun. Ni ayat ni murtad. Itu yang jadi kisah Masyitah dan 5 orang anak tu yang mati syahid. Itu saya dah pernah sebut kat tuan-tuan. Jahat Fir'aun ni, dia bawa Masyitah dengan anak 5 orang, dia suruh bawa mai, dia tolak seorang-seorang masuk dalam air ataupun minyak yang menggelegak tu, mati seorang-seorang, tak rasa apa. Dia tak rasa apa, biasa dia seronok. Jadi bila Allah SWT arahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah, sebut kepada Fir'aun bahawa Tuhan yang menciptakan bumi ini ialah Allah. Yang ini yang kita kena sampaikan kepada umat Nabi Muhammad lain yang belum lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah Taala rakamkan perbualan ni. Allah rakam perbualan ni. Sebab tu kalau baca Quran tuan-tuan faham. Kalau baca Quran tuan-tuan faham, tuan-tuan seronok. Fir'aun tanya, man rabbukuma, dalam Quran. Man rabbukuma, siapa Tuhan kamu berdua? Setahu aku Tuhan di Mesir ni. Nabi Musa pun jawab, Tuhan kami Allah. Dan kemampuan Allah yang tak ada pada kamu Fir'aun, khaliqu kulli syai'. Dia menciptakan tiap-tiap sesuatu. Dia yang menciptakan matahari. Tak ada manusia boleh cipta matahari.
Dia yang menciptakan bulan, dia yang menciptakan manusia. Dan aku dipilih untuk menjadi pesuruhnya, dan aku diberikan beberapa perkara luar biasa yang kita panggil mukjizat. Waktu tu Nabi Musa tunjuk mukjizat dia, iaitulah tongkat yang ada di tangan dia. Tuan-tuan tak payah bayang tongkat tu besar tiang ni. Nabi Musa, Fir'aun tinggi kita hak dalam masjid ni. Jenazah dia yang Allah sengaja selamatkan untuk dilihat oleh manusia-manusia yang hidup selepas Fir'aun. Kalau manusia sekaya dan sekuasa itu pun aku boleh tenggelamkan, apatah lagi kamu yang gaji baru 6,000, baru 15,000. Allah Ta'ala sengaja simpan tubuh dia kecil je. Bukan kecil, itu tinggi saya maksudnya. Bukan. Tapi lebih kurang kita je. Bukan tinggi manusia, tak ada. Biasa je. Tinggi manusia biasa. Nabi Musa pegang tongkat dia pun tongkat biasa. Tongkat kayu, bukan besi ke batu. Kayu ibui lah, apalah. Kemuning hitam lah, macam-macam. Tu buat tongkat. Hak tuan tu tak semayang pun. Hak tongkat tu macam-macam punya keramat. Jaga rumah lah, katok anjing mati lah. Kan, semayang pun tak. Kena api lah siapa pun. Saya tak kenal siapa. Jangan sihir sudah. Subhanallah. Tongkat kayu biasa. Allah dah ajak Nabi Musa untuk guna tongkat tu untuk baca apa, wallahu alam. Tapi bila Nabi Musa lepas, dia jadi ular. Fir'aun pun teringat ahli sihir diraja pun boleh tukang kayu dan kain jadi ular. Kemudian Nabi Musa masukkan tangan dia ke dalam jubah, ke dalam poket jubah. Nabi Musa keluarkan, bercahaya sehingga Fir'aun tak boleh tengok sebab cahaya tu terlalu terang. Nabi Musa masukkan balik, hilang cahaya tu dalam poket. Masukkan balik, keluar, hilang cahaya tu. Nabi Musa kata, aku pesuruh Allah. Aku dilantik oleh Allah untuk mengajak semua orang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Fir'aun kata, hang sama macam ahli sihir aku je. Sihir je ni. Fir'aun tak tahu bersihir. Tapi dia ada tukang-tukang sihir. Lalu dipanggil barisan ataupun kumpulan tukang sihir diraja. Tuan-tuan, sultan ada tak? Tukang masak, tukang apa, jahit, ada semua yang hebat-hebat. Sampai hari ni pun. Dipanggil tukang-tukang sihir diraja Fir'aun. Dihimpunkan as-saharah. Sahir seorang. Kata ganda dia saharah. Bahasa Arab. Jamak dia. Ramai. Impun ramai. Diadakan perlawanan di antara Nabi Musa lawan dengan tukang-tukang sihir diraja. Ketua tukang sihir seorang buta. Ketua tukang sihir seorang buta. Lama dah, mahir. Dia sentuh benda je, jadi. Kayu dia sentuh. Jadi. Dia sentuh tripod kan. Tukang-tukang sihir diraja dulu, mereka pun baling kain, baling simpulan tali, baling kayu-kayu yang mereka pegang jadi ular-ular yang besar. Sehingga menimbulkan ketakutan dalam diri Nabi Musa. Allah Ta'ala pun ilham, la takhaf, innaka antal a'la. Kamu yang paling tinggi wahai Musa. Jangan takut. Tinggi bukan Nabi Musa duduk di langit. Innaka antal a'la, kedudukan kamu lebih tinggi kedudukan. Alqi, lemparkan tongkat yang ada di tangan kamu. Nabi Musa pun lempar, jadi ular yang lebih besar. Semua tukang sihir yang mahir dengan sihir, berurusan dengan syaitan dan iblis, bila mereka tengok cara Nabi Musa tukarkan tongkat itu, dan bila berupa jadi ular, tak sama dengan jenis ular-ular mereka, mereka tahu ini bukan sihir. Ketua ahli sihir tadi tanya, macam mana bentuk dia, macam mana apa? Mereka pun jawab. Maka dia pun kata, hanya Nabi yang boleh melakukan ini. Fa'ulqiyas saharatu sujada, kesemuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala waktu itu. Bila orang ramai, tuan-tuan, pertandingan rakyat ramai dah ni.
menteri-menteri, ahli kabinet, datuk-datuk, Perdana Tan Sri, semua orang besar, ramai apa semua, tiba-tiba hak wakil raja ni sujud kepada Allah. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan kepada Musa, kepada Allah. Firaun kata, amantum qabla an adhana lakum. Aku tak bagi izin pun. Berani depan aku hampa sujud. Sat lagi aku potong tangan dan kaki hampa cara selang, kemudian aku salib hampa. Salib ni bukan Kristian kan? Maksudnya letak di pancang kayu tu bentuk T tu. Aku potong tangan kanan, aku potong tangan kiri, hidup-hidup lagi. Firaun kata. Ahli-ahli sihir yang beriman ni kata, buat apa yang hang nak buat, itu kekuatan dan kuasa kamu di dunia ni saja. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.